selamat sejahtera. Saya Nurul Ain Fitri binti Muhammad Nazri akan membahaskan isu pengangguran di Malaysia. Salah satu sebab mengapa isu pengangguran berlaku di Malaysia ialah kerana graduan terlalu memilih pekerjaan. Isu sebegini sentiasa kita dengarkan dari masyarakat, iaitu graduan universiti memerlukan sesuatu kerja yang sesuai dengan ijazah dan diploma yang dimiliki, tetapi dengan demand yang tinggi dan ia tiada sebarang pengalaman. Siapa hendak beri pekerjaan tersebut melainkan bermula dari bawah. Hai, nama saya Daniela Idon Osman. Hari ini saya ingin share mengenai faktor dalam isu pengangguran. Antara faktornya ialah pihak majikan ingin mengurangkan kos perbelanjaan. Ia merujuk kepada kes pengangguran yang terjadi kepada pemegang sarjana muda dan juga master. Mereka yang dahulunya telah mendapat kerja ingin berhenti kerana menukar bahagian dan juga pekerjaan yang lebih baik. Tetapi mereka telah menganggur kerana mereka mempunyai pengalaman dan mempunyai kelulusan yang tinggi, dan ini menyebabkan majikan tidak mengambil mereka dan merujuk kepada graduan yang baru kerana gaji yang perlu dibayar kepada graduan baru jauh lebih rendah daripada mereka. Dengan ini, majikan dapat mengurangkan kos perbelanjaan. Sekian. Isu pengangguran bukanlah satu isu yang baru lagi dalam negara kita kerana dari dulu lagi Malaysia telah mengalami masalah pengangguran ini. Faktor malas menjadi pendorong wujudnya masalah pengangguran ini di Malaysia. Sikap belia yang hidup ketika era pembangunan pesat menyebabkan belia mengambil konsep tunggu dan lihat. Mereka hanya bertindak sekiranya keadaan memaksa atau telah lewat. Mereka juga menganggap pembangunan ekonomi Malaysia ini akan terus-menerus maju tanpa sebarang masalah. Seperti yang kita tahu, sekarang ini negara kita telah dilanda pandemik COVID-19. Jadi telah ramai pekerja yang telah dibuang pekerja kerana syarikat mereka tidak mampu lagi untuk membiayai gaji mereka. Seterusnya, sikap belia yang hidup selesa kerana diberi bantuan oleh kerajaan seperti beasiswa, dan mereka menganggap kerajaan akan memberikan pekerjaan kepada mereka setelah mereka menamatkan pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berkongsi tentang satu lagi isu tentang pengangguran di Malaysia. Punca berlakunya pengangguran ni iaitu ketiadaan soft skill seperti kemahiran komunikasi dan keyakinan menjawab soalan ketika ditemu duga. Mahasiswa dan mahasiswi yang telah fresh graduate pada hari ini iaitu kurang daya keterampilan dan lemah penguasaan bahasa Inggeris. Oleh itu, para pencari kerja ataupun mahasiswa-mahasiswi pada zaman kini seharusnya memperlengkapkan diri dengan ilmu dan kemahiran supaya halangan dapat diatasi semasa proses temu duga. Assalamualaikum dan hai, nama saya Putri Nur Fazila Aini Syafiqah binti Muhammad Sakim. Saya daripada ISMP Bimbingan dan Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris. Okay, hari ini saya nak bagi sedikit pendapat saya tentang isu pengangguran. Isu pengangguran ini sangat sinonim dengan segelintir masyarakat di Malaysia dan ianya sangat relevan dengan mahasiswa dan juga mahasiswi. Sebab mengapa ianya relevan? Kerana separuh daripada mereka menjadi menganggur setelah tamat pengajian. Hal ini kerana mereka selalu berfikir atau beranggapan yang mereka akan menerima tawaran pekerjaan selepas mereka bergraduation. Jadi main point saya di sini adalah mahasiswa dan mahasiswi perlu mempunyai sikap terbuka dalam diri sendiri. Apa itu sikap terbuka? Sikap terbuka adalah menerima pekerjaan bergaji rendah ataupun pekerjaan yang lari daripada bidang kita. Selain itu, apa yang kita dapat dengan menerima pekerjaan ini adalah kita dapat membeli barang keperluan kita seharian. Kita juga dapat belanja adik-adik kita dapat belanja family kita atau kita dapat belanja kawan-kawan kita. Akhir sekali, dengan adanya sikap terbuka ini dalam diri kita, kita tidak akan dilabelkan sebagai penganggur dalam jangka masa yang panjang. Jadi pesanan saya untuk mahasiswa dan juga mahasiswi serta untuk diri sendiri juga, jangan pernah memilih pekerjaan, jangan pernah putus asa, selalu berdoa, berusaha, tawakal dan juga redha. Kita juga perlu ingat Allah selalu ada dengan kita
dan rezeki tak pernah salah alamat. Jadi sekiranya kita selalu berfikir positif, insya-Allah kita akan mendapat pekerjaan yang sama setaraf atau sama level dengan ijazah yang kita miliki sekarang ini. Itu sahaja pendapat daripada saya, sehingga kita berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzati Syahirah binti Muhammad Zaidi. Nombor matrik di 2019-2090-845. Isu pengangguran yang seterusnya ialah graduat perlu memperlengkapkan diri dengan kompetensi-kompetisi yang diperlukan oleh pasaran kerja, termasuklah kemahiran-kemahiran lain seperti kepimpinan, komunikasi dan kemampuan menyelesaikan sesuatu masalah. Nilai tambah yang ada pada pencari kerja adalah faktor yang penting dalam menentukan kebolehan pasaran golongan ini dalam mendapatkan kerja dan dapat menangani isu pengangguran dalam kalangan mereka. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulhelmi bin Ahmad Zulkifli di 2019-2090-854. Hari ini saya nak membincangkan tentang isu pengangguran di Malaysia, khususnya di Malaysia. Saya nak bercakap tentang poin-poin yang paling penting adalah poin isu pengangguran berkaitan dengan memilih pekerjaan. Hari saya tak nak masuk topik berkaitan isu pengangguran berkaitan dengan memilih pekerjaan, tetapi bukan topik memilih pekerjaan ikut kos yang dibelajar, memilih kerjaan yang hebat. Tetapi saya nak berbincang pada hari ini adalah berbakti kepada makhluk Allah SWT. Okey, apa yang saya nak beritahu adalah isu pengangguran di Malaysia. Ramai yang kita tahu adalah ramai yang memilih pekerjaan ataupun nak kerja yang hebat, ataupun ada yang kerja yang sanggup buat part time. Itu untuk orang yang rajin. Untuk orang yang malas, itulah isu pengangguran yang utamanya. Kerana dia malas berusaha, dia malas ikhtiar, maka dia tiada pekerjaan. Itu isu pengangguran yang utama. Apa yang saya nak bincangkan pada hari ini adalah, kita dalam konteks pemilihan kerjaya, itu penting sebenarnya. Tetapi kita perlu ingat, dalam dunia zaman sekarang, ramai graduan-graduan yang sudah mempunyai ijazah master, PhD, terlalu ramai. So, peluang pekerjaan nipis lah sikit. So, kita boleh kembali back to old style ataupun zaman-zaman dulu. Zaman dulu mereka bukan bekerja mengikut pangkat dan sebagainya. Mereka bekerja kampung, betul tak? Jadi, untuk orang-orang kampung ataupun individu yang berada di desa, masyarakat yang berada di desa ataupun di luar bandar, mereka boleh usaha ikhtiar bercucuk tanam dan penternakan. Kerana apa? Pada hari ini kita lihat, semua benda kita beli. Sedangkan kita mampu berjimat cermat dengan bercucuk tanam dan penternakan. Tidak perlu membelah lembu sekandang. Tidak perlu membelah kambing sekandang. Cukup memelihara 2 ekor ayam. Cukup memelihara ikan di kolam yang kecil. Cukup bercucuk tanam di dalam pasu bunga. Hasilnya, makanan harian kita, pada sekarang kita lihat, serai nak kena beli, cili nak kena beli, everything you buy. But you can save your money, kan? Dengan you bercucuk tanam, kemudian kita boleh ambil hasil daripada kita bercucuk tanam untuk masak harian kita. Cuba kita lihat, kalau kita pergi ke pasar, pergi ke market, RM50, RM100, confirm habis. Untuk 2-3 hari, bukan untuk 1 week. So, ingat tak? 100 dengan RM50 tu kamu boleh berjimat cermat dengan penanaman ataupun peternakan. Belah ikan di kolam. Kemudian membelah ayam sepasang. Lepas tu dia bertelur, telur dia boleh makan. Kemudian telur dia menetas boleh anak. So itu adalah kitaran hidup. Kitaran hidup kita. Jadi Allah SWT telah menciptakan alam ini dengan baik. Allah SWT telah menciptakan alam ini dengan perkara-perkara yang telah diatur. Kita lihat rantaian makanan. Harimau tidak bekerja untuk memakan, tetapi harimau berusaha menangkap haiwan. Begitu juga kita, manusia perlu berusaha menternak haiwan, kemudian makanlah haiwan yang kita pelihara tersebut. Itu adalah konteks di dalam kawasan luar bandar. Untuk di bandar juga, kita dapat membantu diri kita dengan cucuk tanam
dan penternakan. Sebab apa? Kita ada ruang tanah yang kecil di kawasan perumahan kita. Kita mampu membeli pasu bunga, bercucuk tanam di ruangan yang kecil, tetapi hasilnya menguntungkan diri kita. Penternakan, cukuplah penternakan ikan. Beli akuarium, letak ikan sebagai ikan hiasan. Tapi lama-kelamaan kita boleh makan ikan tersebut. Ingat, ikhtiar dan usaha perlu ada dalam diri kita. Konsep duit, doa, usaha, ikhtiar dan tawakal perlu ada dalam diri kita untuk memajukan diri kita. Kan Allah SWT sebut dalam surah ayat Quran, Allah SWT berfirman, dan aku ciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadat kepadaku. Itu adalah konteks kehidupan manusia. Kewajipan kita di atas muka bumi adalah beribadat kepada Allah SWT. Tetapi kita mesti berjalan seiringan dengan dunia, mengejar akhirat. Dan di dunia juga kita untung, di akhirat juga kita untung. Jika kita meninggalkan akhirat, kita mengejar dunia, maka dunia kita tidak akan dapat, akhirat kita meninggalkan, maka kita menjadi manusia ataupun hamba Allah SWT yang tiada function, tidak berguna. Ingat, apa-apa jua perkara sekalipun, kita mesti kembali kepada Allah SWT. Kehidupan kita, rezeki kita mestilah daripada Allah SWT. Ingat, tanam azam dalam diri kita menjadi orang yang mengeluarkan zakat, bukan orang yang menerima zakat. Hai, Assalamualaikum. Saya Syifika binti Jamaat ingin menerangkan penyebab berlakunya isu pengangguran di Malaysia. Salah satu penyebab berlakunya pengangguran di Malaysia ialah sikap masyarakat yang tidak mempunyai kemahiran. Okey, memandangkan sekarang ataupun ada masyarakat yang tidak mempunyai kemahiran. Tidak mempunyai kemahiran ni seperti tidak mempunyai kemahiran berfikir, tidak mempunyai kemahiran berbicara dalam pelbagai bahasa, tidak mempunyai kemahiran berinteraksi dengan orang lain. Hal ini menyebabkan isu pengangguran semakin meningkat dan majikan juga lebih memilih kepada pekerja yang mempunyai kemahiran berbicara, berfikir dan juga berani untuk berinteraksi dengan orang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikram Badul Latif. Alright, today I want to talk about isu pengangguran di Malaysia. Okay, poin pertama saya adalah disebabkan lambakan graduan. Penghasilan siswa swasta yang terlalu tinggi dengan keperluan industri yang terhad menyebabkan ketidakseimbangan antara mereka berdua dan terjadinya pengangguran di Malaysia. Okay. Kalau kita lihat, setiap tahun lebih 100 graduan telah dihasilkan daripada IPT awam maupun IPTS itu swasta. Okey. Hal ini menyebabkan terjadinya pengangguran di Malaysia kerana keperluan industri yang terhad, iaitu peluang pekerjaan mereka terhad di kalangan siswa swasta. Okey, poin kedua saya adalah disebabkan gaji yang terlalu rendah dan kos sara hidup yang tinggi, menyebabkan graduan-graduan ini memilih pekerjaan yang sesuai dengan diri mereka, yang sesuai dengan gaji mereka, yang mereka merasakan yang gaji ini dapat menanggung diri mereka, keluarga mereka dan keperluan-keperluan yang lain dalam diri mereka. Okey, harapan saya agar kerajaan Malaysia dapat menangani isu ini dengan lebih baik dan sistematik dengan memperbanyakkan lagi keperluan pekerjaan agar graduan pada masa kini dapat peluang pekerjaan yang lebih baik untuk mereka pada masa hadapan. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum. Saya Nadatul Syahidah binti Abdullah. Okey, saya akan sambung isi tentang isu pengangguran di Malaysia. Antara isinya adalah masalah gaji yang dipohon. Ramai perlukan gaji yang banyak tetapi baru saja graduate, maksudnya baru saja tamat daripada pendidikan. Tapi dia orang tak sedar yang dia orang ni tiada sebarang pengalaman kerja. Sepatutnya mereka ambil dahulu peluang yang mana ada walaupun gaji dia sedikit. At least dia orang dapatlah pengalaman sepanjang dia orang kerja dekat satu tempat tu. Sebab sekarang, zaman sekarang ni, syarikat-syarikat besar, syarikat-syarikat yang ada tidak pandang pun taraf pendidikan yang ada, tetapi mereka lebih pandang kepada pengalaman dalam membuat sesuatu kerja. Okey, itu saja. Terima kasih.
Seterusnya adalah memfokuskan kepada pengalaman. Pergilah mana-mana syarikat besar, mereka pasti akan memfokuskan kepada pengalaman sekurang-kurangnya pengalaman 1 tahun atau lebih lagi baik. Pengalaman itu penting supaya syarikat mereka tidak perlu untuk mengajar lagi apa yang perlu dilakukan. Hal ini kerana mereka tidak perlu untuk memberi tunjuk ajar disebabkan pengalaman mereka sebelum ini. Pada pendapat saya, pengalaman perlu dipertimbangkan dan berilah peluang kepada fresh graduate daripada diploma dan ijazah untuk mencuba nasib. Siapa lagi hendak memberikan pekerjaan selain daripada mereka yang mempunyai syarikat-syarikat besar? Di sini jelaslah bahawa punca majikan yang memfokuskan kepada pengalaman menyebabkan berlakunya peningkatan kes pengangguran di Malaysia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi bila bercakap tentang isu pengangguran ni, antara faktor yang menyebabkan isu ni semakin meningkat ialah disebabkan oleh kadar gaji yang rendah. Kadar gaji yang rendah ni akan menyebabkan pelajar ataupun fresh grad akan tolak peluang kerja yang ada. Kalau kita tengok zaman sekarang ni di mana kos sara hidup semakin meningkat, jadi memang kena pakai banyak duit untuk kita survive hidup kita. Kalau gaji yang ditawarkan tu sangat rendah, jadi macam tak berbaloi pula untuk student ataupun fresh grad ni terima kerja tu. Sebab student pun ada family untuk kena tanggung. Contohnya kalau kita kerja, kita nak kena bayar rumah sewa lagi, nak kena ada kenderaan sendiri lagi untuk pergi ke tempat kerja. Jadi memang kena pakai duit yang banyak untuk tanggung semua kos tu. Pada pendapat saya, pengangguran ini berlaku di Malaysia kerana ketidaksediaan seseorang itu untuk menempuhi alam pekerjaan ataupun alam dewasa. Okey, semua orang dilahirkan sebagai seorang anak. Apabila mereka ada ibu bapa dan penjaga, maka semua kemudahan disediakan dari mereka kecil sampailah ke besar panjang. Okey. Waktu diorang kecil, diorang akan dapat makan minum, tempat tinggal, pengangkutan, serta benda-benda lain seperti barang-barang untuk belajar, barang-barang untuk berkomunikasi macam gadget kan. Pengangkutan seperti ialah mak ayah pergi hantar balik sekolah ataupun basikal untuk diorang pergi sekolah sendiri ataupun motosikal dan kereta sebagainya. Bila semua ini disediakan, mereka akan rasa tak apalah, semua dah sediakan, buat apa aku kerja. Apabila mereka dewasa, mereka perlu bekerja dan mereka merasa benda tu susah sebab dah terbiasa disuap dari kecil. Okey, lepas tu kita rasa sangat susah untuk bertemu dengan orang baru, bekerja di bawah orang. Sebab biasanya kita buat mak bapak kita macam kuli kita semua nak sedia makan, minum, duit. Lepas tu bila dah besar, jadilah penganggur. Okay, maksudnya kat sini you all kena fikir. Kena fikir nak jadi penganggur ataupun pembalas jasa mak ayah. Seterusnya, prestasi atau kelayakan graduan. Masalah pengangguran dalam kalangan belia bukanlah satu isu yang baru. Antara faktor pengangguran di Malaysia adalah disebabkan prestasi atau kelayakan graduan yang terlalu tinggi berbanding jawatan yang ditawarkan dalam pasaran kerja. Ini adalah disebabkan terlampau ramai fresh graduan manakala peluang pekerjaan yang begitu sedikit sehingga kebanyakan graduan lebih terbuka untuk bekerja dengan jawatan yang tidak sesuai dengan kelayakan. Contohnya, untuk memenuhi jawatan juruteknik hanya memerlukan kelulusan di peringkat sijil sahaja. Tapi kebanyakan calon yang hadir dalam temuduga adalah di kalangan pemegang diploma dan ijazah. Seandainya mereka diterima untuk bekerja, akan menimbulkan isu mengenai kadar pembayaran gaji yang diberikan dianggap tidak sesuai jika dibandingkan dengan kelulusan graduan tersebut. Oleh sedemikianlah antara faktor peningkatan pengangguran di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu pengangguran di Malaysia, apakah implikasinya? Dari satu sudut yang positif, kita dapat lihat bahawa setiap individu akan bersaing untuk mendapatkan pekerjaan.
Hal ini akan menjadikan daya saing setiap individu meningkat dan setiap daripada individu perlu bersaing, yakni bersaing secara sihat bagi memastikan mereka mendapat tempat di dalam pekerjaan yang diminta. Dan ini sebenarnya boleh menjadi satu batu loncatan kepada seseorang untuk memastikan bahawa beliau ataupun individu tersebut menambah soft skill, yakni pelbagai kemahiran supaya semasa ditemuduga mereka akan mudah untuk diterima dalam sektor yang dimohon. Ini adalah satu daya saing yang sihat. Kalau kita lihat secara positif, sudah pasti akan memberikan satu peluang kepada kita untuk memperbaiki diri dan seterusnya menempah tempat dalam sektor pekerjaan yang kita mohon.